Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ni kita akan bincangkan semula tentang latihan yang kita buat 2 hari lepas, iaitu dalam Kitab Ulum Syariah, bahagian akidah dan ibadah. Okey, kita lihat soalan yang pertama di bahagian akidah, iaitu soalan 2016, apakah hukum beriman kepada kitab Allah? Jawapannya ialah wajib, sebab termasuk dalam rukun iman yang 6, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman yang ketiga. Kemudian beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, Yaumul Jaza, artinya hari apa? Hari pembalasan. Pembalasan. Okey, hari pembalasan. So, hari pembalasan. Hari perhimpunan dia tak sebut Yaumul Jaza. Hari perhimpunan, okey, buat catatan dekat buku tu. Hari perhimpunan ialah Yaumul Hashr. Huru hara lain, perhitungan kalau hari perhitungan. Huru hara ni kita boleh katakan hari yang gempa, Yaumul Qari'ah. Okey, Yaumul Qari'ah. Kalau perhitungan disebut Yaumul Jaza. Bukan Yaumul Jaza, Yaumul Hisab. Yaumul Jaza pembalasan, Yaumul Hisab perhitungan. Kemudian yang ketiga, antara berikut ialah sifat wajib bagi Rasul kecuali As-Siddiq betul, amanah betul, At-Tabligh betul, Al-Kizbu salah. Al-Kizbu ni maksudnya dusta ataupun bohong. Jadi sepatutnya sini Al-Kizbu ni lawannya As-Siddiq ataupun As-Sidqu. Okey. Jadi jawapannya dal, Al-Kizbu. Nombor 4, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa kitabnya Injil. Yang mana ustaz terang ni tulis dalam dalam catatkan pada kertas ataupun buku awak. Ya. Isa Injil, Musa kitab Taurat, Daud kitab Zabur. Okey, tak apa. Siapa yang tak dapat catatkan, tengok balik rakaman ni, ustaz akan share link dia. Okey. Yang kelima, Rasul mustahil bersifat sifat awam bagi Rasul. Okey, yang sama juga macam tadi. Yang pertama, benar betul, amanah betul, amanah jujur, menyembunyikan salah, menyampaikan betul. Jadi jawapannya jim. Rasul ni dia bersifat wajib, dia bersifat menyampaikan. Mustahil ataupun dia tidak boleh bersifat menyembunyikan. Yang keenam, apakah tanda kecil hari kiamat? Yang pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Salah. Matahari terbit sebelah barat ni adalah tanda besar. Keluar Ya'juj dan Ma'juj juga salah. Ya'juj dan Ma'juj ni, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ni adalah tanda besar. Kemudian munculnya Imam Mahdi juga bukan, sebab ini adalah tanda besar hari kiamat. Dan penaklukan Baitul Maqdis itu adalah tanda kecil. Jawapannya dal. Kalau bebasnya Baitul Maqdis itu juga adalah tanda besar. Okay, sekarang ni Baitul Maqdis sedang ditakluk. Okay, jadi kita berada di fasa tanda-tanda kecil. Kita kena sedialah nak hadapi hari kiamat. Ustaz, Allah alam sempat ke tak? Kamu ni berkemungkinan sempat. Okey, yang ketujuh, sifat arus bagi Rasul ialah benar, bukan, benar adalah sifat wajib, amanah adalah sifat wajib, bijaksana juga adalah sifat wajib, berkeluarga adalah sifat harus, sebab berkeluarga ini adalah sifat macam manusia biasa. Rasul itu harus bersifat seperti manusia biasa. Yang ke-8, qiyamuhu binafsih, artinya berdiri dengan sendirinya. Ada tak? Berkuasa bukan, berkuasa bermaksud al-qudrah. Dalam bahasa Arab, berkehendak. Apa? Kita belajar ni, berkehendak apa? Ustaz ada bagi video itu. Sifat apa berkehendak? Iradah. Okey, berdiri Allah dengan sendirinya
Itu jawapannya lah jim. Kalau bersalahan Allah dengan segala yang baru ialah sifat apa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi jawapan nombor 8 ialah jim. 9. Pilih akibat tidak beriman kepada sifat iradah. Apa akibat dia kalau tak beriman kepada sifat maha berkehendak? Iradah ni maksudnya maha berkehendak. Yang pertama, meningkatkan keimanan. Betul. Ini kalau meningkat keimanan ni maksudnya kesan ataupun hikmah, kelebihan kalau kita beriman. Hati sentiasa gelisah. Ini kalau kita tak beriman kepada sifat iradah, hati kita sentiasa gelisah. Jadi jawapannya ba. Okey. Sabar menghadapi dugaan adalah hikmah. Mempunyai keyakinan diri adalah hikmah. Hikmah tu apa? Kelebihan kalau kita beriman. Jadi jawapannya ba, hati sentiasa gelisah. Nombor 10. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 255, iaitu ayat kursi ni. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Maksudnya Allah tiada Tuhan yang melainkan Dia yang tetap hidup dan kekal selama-lamanya. Ayat di atas adalah dalil nakli bagi sifat Hayat. hayat. Sebab ada perkataan al-hayyu. Jadi hayatun bermaksud maha hidup. Tak ada perkataan iradah, tak ada perkataan qudrah, tak ada perkataan ilmun dalam ayat ni. Yang ada cuma ada dua, iaitu apa? Hayatun dan qiyamuhu binafsih qayyum. Okey? Okey, dah habis soalan. Pilih jawapan. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya 11 hingga 15. Tandakan betul, right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Taat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla. Okey. Betul. Right. Betul. Baik jawapannya betul. Mengingkari larangan Allah SWT. Salah. 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 Apa yang dilarang tu kita jangan ingkar, kena ikut juga, taat juga. Yang ketiga, redha dengan ketentuan. Redha dengan ketentuan. Betul. Betul redha dengan ketentuan, betul. Sabar menghadapi ujian Allah. Betul. Manusia tidak perlu bersyukur kepada Allah. Salah. Salah. Kena sentiasa bersyukur. Dalam apa juga keadaan sekalipun. Okey, soalan ke-16 hingga soalan 20. Padankan sifat wajib Allah dengan maksud baqa'. Apa maksudnya baqa'? Kekal. Disesuaikan pada kekal. Nombor 16 pergi ke yang ketiga. Nombor 17, kudrah. Berkuasa. Kuasa yang nombor 4. Okey, iradah. Berkehendak. Kehendak yang nombor 1. Ilmun. Mengetahui. Mengetahui. Mengetahui iaitu nombor 2. Hayatun. Hidup. Hidup. Maha hidup iaitu nombor 5. Okey, senang je kan. Okey, kemudian kita lihat isi tempat kosong. Mari kita lihat isi tempat kosong. Yang pertama 21, Rasul terpelihara daripada melakukan Dosa. Jawapannya dosa. Itu Rasul ni bersifat maksum. Maknanya tidak melakukan dosa. Berbeza dengan kita. Kita ni boleh dikatakan sentiasa melakukan dosa. Okay, betul tak? Boleh kata kerap lah, bukan sentiasa. Kerap melakukan dosa. Paling kecil-kecil pun hati kita ni. Dalam hati kita ni ada tak dosa kita buat. Fikir yang macam-macam yang bukan-bukan. Okay, yang kedua, alam ini tidak kekal dan pasti Binasa. binasa. Alam ni samanya sifat macam kita, iaitu akan binasa. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Binasa tu maksud fana. Alam ni fana, binasa sementara. 23. Al-Quran merupakan penawar segala penyakit. Semuanya Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran. Dalam tu ada berbagai benda dan perkara yang sesuai sepanjang zaman. Antaranya ialah penawar-penawar bagi penyakit. Cuma kadang-kadang kita je tak faham apa
yang dijelaskan dalam ayat Allah SWT tu. Sebab setiap satu ayat tu boleh ditafsirkan dengan pelbagai banyak tafsiran yang dapat ulama keluarkan daripada ayat-ayat Al-Quran walaupun satu ayat. Okey. Kemudian 24, kitab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Arab. Jawapannya Arab. Okey. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadis adalah sifat bagi sifat Wajib. apa? Wajib bagi Allah. Jadi jawapan yang tak ada sebenarnya dalam 6 ni apa? Mustahil. Mustahil. Tapi Mustahil. jawapan kenapa dia ada kat situ? Sebab nak kelirukan kita saja. Sahaja. Okey. Kemudian kita tengok soalan 26 hingga soalan 30. Tulis jawapan bagi penyataan di bawah. 4 sifat arus bagi Rasul. Mari kita tengok nombor 26 ni 4 sifat arus bagi Rasul ialah Makan. okey, antara sifat arus, contoh dia minta 4. Sifat arus ni adalah sifat yang sama seperti manusia biasa. Antaranya tadi awak cakap apa? Makan, tidur. Contoh yang ada kita jawab sebelum tadi apa? Berkeluarga. Maknanya berkahwin. Kalau dah tulis berkahwin, jangan tulis berkeluarga lagi, benda yang sama. Berkeluarga, makan, tidur, sakit, sedih, gembira, marah. Itu antara sifat manusia biasa. Okey? Faham tak? Ustaz dah bagi tadi banyak contoh. Boleh? Boleh. Sama tak dengan jawapan kamu? Ada tak yang sama? Ada. Ada. Kan 27, 2 kelebihan membaca kitab Al-Quran. Okey, kita senaraikan. Antaranya, siapa nak cuba bagi satu? Airin jawapan? Siapa? Khalif nak jawab dia apa Khalif? Al-Quran akan memberi syafaat di akhirat. Akan memberi syafaat. Okey, Quran pun boleh memberi syafaat, pertolongan kepada orang yang membaca. Okey, lagi? Paling senang, mendapat pahala. Kan? Mendapat pahala. Okey, lagi? Menjadi penawar penyakit. Menjadi penawar Menjadi penyakit. penawar penyakit boleh. Okey, lagi? Hidup menjadi tenang. Dah banyak tu. Hidup menjadi tenang. Lagi apa lagi kelebihan membaca kitab Al-Quran? Mendapat pahala, menjadi penawar penyakit, menjadi syafaat di akhirat. Apa lagi Ustaz Kadir? Mendapat pahala, hidup menjadi tenang, betul tak? Lagi? Satu lagi last. Satu. Boleh kongsikan? Allah. Tak dengar Khalif? Itu. Menjadi rujukan. Quran tu menjadi sumber rujukan hukum kepada kita. Menjadi panduan hidup. Lagi? Itu kelebihan Al-Quran tu, Wazwan. Itu kelebihan Al-Quran. Kelebihan kalau kita baca. Nampak? 2 kelebihan membaca. Bukan kelebihan Al-Quran, tapi kelebihan membacanya. Apa ni Khalif? Dikasihi Allah. Betul? Dikasihi oleh Allah. Okey, boleh juga. Okey, kemudian itu antaranya lah jawapan yang sesuai. Jangan keliru kelebihan membaca dengan kelebihan Al-Quran. Kelebihan Al-Quran apa? Kelebihan kita baca, kita dapat apa? Macam tu maksudnya. Okey. 2 keburukan tidak membaca kitab Al-Quran. Okey. Bagikan 2, beri 2 keburukan tidak membaca kitab Al-Quran. Buta mata hati. Okey. Buta mata hati lagi. Mendapat
Neraka kiri salam. Apa? Neraka kirim salam. Tidak mendapat syafaat Al-Quran. Okey, lagi apa? Buta mata hati, kawan kita cakap dia. Betul lah. Okey. Hidup tidak tenang. Okay, antaranya hidup tidak tenang. Lagi? Dapat dosa. Mendapat dosa. Okey. Tidak mendapat keberkatan dalam hidup. Itu antara contoh. Okey. Dua contoh ciptaan Allah SWT. Apa dua contoh ciptaan Allah? Manusia. Matahari. Manusia, matahari, jin, syaitan, bumi, tumbuhan, Tumbuhan. kereta. Haiwan. Kereta boleh Haiwan. Tak. tak? Kereta Tak. boleh. Haiwan boleh. Okey. Yang Allah cipta. Kita manusia cipta kereta, rumah tu ciptaan manusia lah. Okey, ciptaan Allah. Seperti yang telah kita sebut tadi. Okey, kena bezakan. Kemudian 29, dua contoh ciptaan manusia. Ni ciptaan manusia pula. Kereta, rumah, buku, Kereta. telefon, Komputer. komputer, baju, seluar, kasut. Itu contoh ciptaan manusia. Ada banyak Manusia. ciptaan manusia. Okey, kita kena bezakan ciptaan Allah, ciptaan manusia. Ini kita dah belajar masa darjah tu. Betul tak? Betul. Kan? Darjah satu pun keluar dalam UPKK. Okey. Kemudian dua nama Rasul Ulul Azmi. Ada 5 orang Rasul Ulul Azmi. Dalam soalan ni nak 2 saja. Yang pertama siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lagi. Lagi? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi? Ada 3 lagi. Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam. Lagi? Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam dan seorang lagi? Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam. Berapa? 5. Rasul Ulul Azmi. Okey, 30. Lengkapkan erti kalimah syahadah di bawah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang Disembah. Sembah. ni tak ada pilihan jawapan Okey, yang apa? Disembah. Disembah. Okey, melainkan Allah. Allah. Okey, jawapan nombor 1 disembah, jawapan nombor 2 Allah, jawapan nombor 3 dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad. Muhammad. itu Pesuruh Allah. Pesuruh Allah. Pesuruh Allah. ataupun utusan Allah pun boleh, pesuruh Allah pun boleh. Okey. Okey, jelas Selesailah kita pada soalan akidah. Ada apa-apa nak tanya tak yang kita dah bincangkan sampai soalan nombor 30 ni? Tak ada Tak ada. Okey, kita teruskan dengan bahagian B iaitu ibadah. Ini pun dah siap kan? Okey. Soalan 31 hingga soalan 40. Bulatkan jawapan yang betul. Okey, soalan dia sama macam tadi iaitu bulatkan jawapan yang betul. Okey. 31. Berapakah rukun tayamum? 4. 4. Jim. Jawapannya jim. Bukan 2, bukan 3, bukan 5 tetapi 4. Yang pertama boleh tak sebutkan? Yang pertama apa? Muka-muka. Niat. Niat Oh, dulu. niat. Niat. Yang kedua, muka. Menyapu muka. Bukan muka je tau. Menyapu debu tanah ke muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah ke Tangan. tangan. Kiri dan kanan. Okey. Kanan dan kiri. Kiri dan kanan lah. Kanan dan kiri. Kemudian yang keempat,
Tertib. tertib. Ada 4 rukun tayamum. Tip. Okay, kemudian alat yang digunakan, nombor 32, alat yang digunakan untuk bertayamum ialah, tadi Ustaz sebut apa dia? Debu. Debu tanah yang suci. Jawapannya ba. Debu. Ba. Sebab apa? Sebab air tak ada. Sebab tu guna debu untuk bertayamum. Jadi dah semestilah jawapan air salah. Batu pun tak tepat. Daun tak tepat. Daun tak boleh lah. Daun bukannya debu. Daun tu untuk istinja boleh. Tapi untuk tayamum tak boleh. Jadi jawapan yang tepat ialah debu. Ada yang ulama kata ada boleh guna batu. Boleh guna batu. Batu tu macam batu bata tu yang ada debu kan. Boleh. Okey. Tapi yang lebih tepat ialah debu. Okey, kemudian 23. Mana guna batu tu bukan sapu batu tu kat muka kan. Tepuk dekat debu tu. Dekat batu tu. Tapi yang tepat dalam ni ialah debu. Kemudian soalan 33. Okey. Soalan 33 iaitu hukum bersuci daripada hadas besar ialah Ba. Wajib. 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 Kerana apa? Sebab kita wajib bersuci sekiranya kita setelah kita berhadas besar untuk kita melakukan ibadah. Sebab tu nama je mandi Wajib. wajib. Itu mandi hadas besar ni kita panggil ke mandi wajib sebab hukumnya wajib. 34. Laungan azan menandakan masuknya waktu Solat. Solat. Bukan masuk waktu duha, bukan masuk waktu isyraq, bukan masuk waktu syuruk. Maknanya setiap kali masuk waktu solat ada dilaungkan azan. Solat apa? Solat fardu. Fardu. Iaitu 5 waktu tu apa dia? Subuh, zuhur, asar, maghrib, Maghrib. Isyak. isyak. Ha. Okey. Yang ke-35. Terbit fajar shadiq hingga terbit matahari. Terbit fajar shadiq hingga terbit matahari. Ini tempoh daripada terbit fajar shadiq sampailah terbit matahari. Okey, pernyataan di atas berkenaan solat fardu Ja. Jim. Subuh. Dal. subuh. Subuh. Subuh mana? Dal subuh. Waktu dia tu. Waktu solat subuh daripada terbit fajar shadiq sampailah terbit matahari. Iaitu waktu syuruk. Waktu syuruk kalau hari ni kita tengok pukul 6.58 tu dah habis dah waktu subuh. Jadi waktu itu waktu solat subuh. Bukannya subuh tu daripada azan subuh sampai azan zuhur. Subuh dia tak sama macam solat yang lain. Kalau solat yang lain, waktu zuhur bila? Daripada azan zuhur, gelincir matahari sampailah bayang sama panjang dengan objek, sampailah waktu asar. Iaitu azan asar tu bayang lebih panjang daripada objek. Itu waktu zuhur. Betul tak? Daripada asar ke maghrib pula, daripada bayang lebih panjang daripada objek, sampailah terbenam matahari. Itu waktu apa? Asar. Dia daripada waktu ke waktu. Okay, maghrib ke isyak. Terbenam matahari ada mega merah di kaki langit. Itu waktu maghrib. Sampailah isyak sehingga hilang mega merah di kaki langit. Itu waktu maghrib. Dan isyak pula daripada hilang mega merah di kaki langit tadi, yang gelap tu waktu dah hilang semuanya waktu mega merah tu, sampailah terbit fajar shadiq, itu waktu isyak. Tetapi subuh daripada terbit fajar sampai terbit matahari sahaja, bukan sampai waktu zuhur. Faham tak? Kalau kamu bangun pukul 10 tu, itu nama subuh gajah. Kan? Dah lewat. Okey. 9 pun dah lewat, pukul 8 pun dah lewat. Subuh ni waktunya
terhad juga sampai terbit matahari saja. Okey, 36. Para jemaah mendengar khutbah Jumaat wajib. Wajib. Khutbah itu adalah rukun dalam solat Jumaat. Mesti dilakukan 2 khutbah sebelum solat Jumaat. 37. Antara syarat wajib solat Jumaat ialah Lelaki. lelaki. Ni kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak lelaki tak wajib. Tapi kalau dah sunat wajib kan Ustaz? Lelaki Bermungkin. dewasa wajib. Bermungkin. Tapi kanak-kanak yang dah balik, kanak-kanak yang dah balik bukanlah kanak-kanak. Had umur lelaki tu daripada balik. Jadi kalau kanak-kanak tak wajib tapi sangat digalakkan. Tapi kalau pergi tu, kalau macam kamu kanak-kanak pergi, kan, janganlah memekak, mengganggu orang lain nak dengar khutbah. Buat dosa je. Okey. Bermusafir wajib tak? Tak wajib. Tak. Bermukim. Mumaiz. Ya. Mumaiz ni ialah anak yang boleh membezakan antara baik dan yang buruk. Jadi kan masih lagi kanak-kanak. Jadi tak wajib. Jadi bermukim ni jawapannya ialah antara syarat wajib. Orang yang bermukim tu wajib. Tahu tak bermukim ni apa? Seseorang tu dah menetap di suatu tempat tu lebih daripada 3 hari. Itu namanya bermukim. Ataupun dalam istilah lainnya dipanggil bermastau. Nak dengar tak? Bermastautin. Bermastautin. Tak pernah dengar juga? Bermastautin, pernah dengar tak? Bermastautin tu maknanya bermukim. Kalau ikutkan lawannya ialah bermusafir. Jawapannya ialah jim. Dia dah duduk di satu tempat tu lebih daripada 3 hari. Okay, faham? Dan 38. Solat jenazah dilakukan dengan 4 Takbir. 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 4 takbir. Okay, dia tak ada rukuk, dia tak ada sujud, tak ada salam. Solat jenazah ni berdiri sahaja. Setelah selesai 4 takbir dan bacaannya, kita bagi salam dalam keadaan berdiri. Itu namanya solat jenazah. Berapa? 4 kali takbir. Dalam niat pun ada sebut usolli ala hazal maiti ataupun ala hazil maitati arba'a takbiratin. 4 kali takbir. Dia tak ada rakaatin. Dia bukan rukuk. Jadi arba'a takbiratin fardu kifayah lillahi ta'ala. Makmuman ataupun imaman lillahi ta'ala. Okey. Yang ke-39. Solat sunat witir dilakukan selepas solat sunat, solat fardu apa? Isyak. Ba. Mesti dilakukan lepas isyak. Tak boleh lepas maghrib, lepas zuhur, lepas subuh. Antara solat sunat yang berwaktu ialah solat sunat witir. Waktunya bila? Mesti selepas isyak. Dia penutup segala amalan. Faham tak? Okey, 40. Berikut adalah syarat solat jamak kecuali, kita tengok apa yang kecuali. Bermusafir. Musafir ni syarat ke tak? Tahu tak bermusafir ni apa? Berjalan jauh melebihi 2 marhalah. Jadi dia syarat ke tak? Syarat. Jadi dia bukan jawapannya. Okey. Musafir tujuan baik. Bermusafir untuk tujuan yang baik. Itu syarat ke tak? Syarat. Kalau musafir untuk tujuan maksiat, maka tidak sah solat jamak. Okey. Berniat jamak dalam takbiratul ihram yang pertama. Syarat tak? Syarat mesti ada niat untuk jamakkan semayang tu. Himpunkan 2 semayang dalam satu waktu. Okey. Dan jarak perjalanan kurang dari 2 marhalah. Betul. Betul. Jadi betul. Salah lah ini. Jadi jawapannya betul dal lah. Maksudnya kan? Betul tak? Jadi Betul. dal. Dia mesti
lebih daripada 2 marhalah. Perjalanan musafir tu mesti lebih daripada 2 marhalah. 2 marhalah ni sama dengan, ada yang ulama kata 81 km, ada yang kata 89, ada yang kata 91. Jadi kalau nak selamat kita ambil yang paling jauh, iaitu 91. 91. Okey? Okey. Kalau yakin 81 tu boleh juga. Okey, kemudian soalan 41 hingga soalan 45 tandakan betul pada pernyataan betul, right pada pernyataan betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. 41. Sunat berdiri ketika melaungkan azan. Betul. 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 Right. Okey, solat maghrib boleh dijamakkan. Betul. Betul. Betul, boleh. Kalau ditulis dikasarkan boleh tak? Tak. Tak boleh. Kasar cuma zuhur, asar dan isyak saja. Kasar ni solat yang 4 rakaat dikasarkan menjadi 2. Maghrib 3 rakaat jadi tak boleh. Okay. Solat orang uzur boleh dilakukan dalam 5 keadaan. Tak. Betul. Kalau ikutkan dalam apa? Skema jawapan kata betul. Okey. Kalau ustaz 3 keadaan, iaitu duduk, baring mengereng dan baring menelentang. Tapi yang dimasukkan 5 dekat situ, kalau ustaz tengok yang sebelum ni dalam skema dia kata 5, termasuk isyarat mata dan hati. Tapi kalau ikutkan isyarat mata dan hati ni masih lagi dalam keadaan baring. Okey, jadi kalau ikutkan ada 3 keadaan. Tapi kalau tengok skema dia kata 5. Sebelum-sebelum ni masa tak tengok ujian-ujian BKK yang sebelum ni, dia kata 5 keadaan solat orang sakit. Kalau ikut keadaan sunat tu ada 3. Keadaan pertama duduk, baring ngereng, baring mentang. Mata dan hati ni adalah dalam keadaan baring ngereng atau menelentang. Okey. Faham 43. Jadi betul lah ni. Tidak perlu berniat di malam hari untuk puasa Ramadan. Salah. Betul. Boleh je. Sunat. Tidak perlu ke? Perlu. Perlu. Jadi jawapannya salah. Kita dalam mazhab Syafi'i kena berniat puasa Ramadan tu sebelum kita berpuasa, iaitu masa bila? Niat tu masa malam sebelum berpuasa tersebut. Sebab itulah kalau kita pergi solat tarawih kan, lepas solat tarawih tu imam bagi salam, imam akan baca apa? Nawai, lepas bagi salam, lepas wiridnya dan doa, lepas tu imam akan baca apa? Nawai tu saumah berapa kali? 3 kali, betul tak? Nawai tu saumah wadin an ada ifadi syari Ramadan azizan lillahi ta'ala 3 kali. Itu lafaz niat tu disebut untuk menguatkan niat yang ada di hati kita. Itu sebagai langkah berjaga-jaga, sebab itulah imam buat macam tu. Kan balik rumah dan tengok TV apa semua bagai, terlupa pula nak niat. Okey. Betul tak? Siapa pergi tarawih dia tahu kan. Okey, kemudian 45. Makruh melambat-lambatkan berbuka puasa. Betul ke salah? Betul. Melambat-lambatkan tu maksudnya bukan Haram. orang maghrib pukul 7. Kalau sekarang maghrib pukul 7.5 minit, 7.4 minit. Tak? Tak melambutkan dosa. Bukan pukul 7 maksudnya. Itu terlampau cepat dah pula, batal lah puasa. Maksud di sini, melambat-lambat itu orang dah azan. Contohnya dia tengah gosok baju. Gosok baju. Orang tengah azan. Biar dulu lah. Tak boleh. Azan je kena berbuka cepat. Menyegerakan berbuka tu sunat. Faham tak? Kita duduk dekat meja lah. Sebelum orang azan tu dah standby kat meja. Zikir, banyakkan bersyukur. Sebab kita nak makan, nak berbuka. Waktu yang paling gembira untuk orang berpuasa. Jadi, Ustaz, bila kalau masa tengah buat air tu, dia tiba azan, kena buka juga. tengok lah masa tu. Sunat mempercepatkan maksudnya. Jangan melengah-lengahkan dengan benda-benda yang lain. Maksudnya, duduk kat situ dah standby dah. Azannya, baca doa, kemudian sunat kita buka dengan cepat. Okey? Bukan buka awal orang azan asar ke buka. Tak. Kita
Itu batal lah puasa. Okey. Soalan 46 hingga 50. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. Ada jawapan, ada 6 pilihan, 7 pilihan jawapan, jadi kita kena isi tempat kosong. Ini lagi pula ada 5 tempat kosong, tapi pilihan jawapannya ada 7. Maknanya 2 bukan daripada jawapan yang kita hendaki. Okey. Orang yang berhadas besar dilarang menunaikan Solat. solat. Okey. Jadi jawapannya solat. Haram sesiapa yang bersolat dalam keadaan berhadas besar. Hukumnya apa? Haram. Ada beberapa perkara, antaranya solat, puasa. Lagi? Kalau puasa dalam keadaan hadas besar pun haram. Solat, puasa, tawaf, menyentuh mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu antara yang lain. Selain daripada solat. Okey. 47. Orang yang bermusafir diberikan untuk tidak berpuasa. Diberikan apa? Diberikan rukhsah. Rukhsah tu ialah Soh. keringanan. Rukhsah tu ialah keringanan. Allah bagi keringanan kepada orang yang bermusafir untuk tidak berpuasa. Okey? Rukhsah. Okey. Kemudian 48. Rukuk merupakan rukun dalam solat fardu. Rukun apa? Fa'li. Ai. Rukun fi'li. Fi'li ni maksudnya Fi'li. perbuatan. Rukun perbuatan. Kalau dalam rukun 13 rukun solat tu ada berapa? Ada 3 pecahannya. Yang pertama qalbi, iaitu rukun hati. Fi'li yang kita bincangkan sekarang iaitu perbuatan, dan yang last sekali qauli iaitu percakapan. Jadi ada rukun-rukun yang 13 tu termasuk di bahagian qalbi, fi'li dan qauli. Kalau rukuk adalah rukun fi'li iaitu perbuatan. Perbuatan kita rukuk tu bukan bacaan masa rukuk tu, bacaannya adalah sunat. Jadi perbuatan yang rukuk yang kita lakukan tu dengan tamakninah tu ialah perbuatan, dan rukun itu dikira sebagai rukun fi'li, perbuatan. Okey. 49. Solat sunat dilakukan selepas solat isyak. Solat apa? Tarawih. Tarawih. Okey, solat yang ada dalam pilihan ni tarawih. Tarawih. Sebab ada banyak solat yang boleh lakukan selepas solat isyak. Solat tahajud, solat tarawih, solat witir, solat rawatib, iaitu solat mengiringi solat fardu isyak yang selepas isyak. Jadi yang ada dalam pilihan ialah tarawih. Dimasukkan jawapan solat sunat tarawih. Dan yang terakhir, sujud sahwi dilakukan kerana tertinggal perkara Sunat. sunat ab'ad. Sunat Sunat. ab'ad. Perkara sunat ab'ad. Jadi jawapannya sunat ab'ad. Sunat lah yang tertinggal kat situ. Sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni apa? Sunat ab'ad ni ialah sunat yang kita sunat yang dituntut kita lakukannya. Kalau kita tertinggal, maka kita juga dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi ni sujud lupa. Iaitu sebelum memberi salam, kita kena sujud 2 kali. Okay? Dan bacaannya ialah Subhana man la yanamu wa la yashu. 2 kali. Sujud tu 2 kali. Jadi kena buat untuk digalakkan kita buat. Kalau tak buat, sah ke tak sah? Sah. Tapi kita digalakkan saja untuk buat sujud sahwi. Okay, kalau tertinggal atau terlebih atau terkurang bilangan rakaat pun kita kena sujud sahwi. Okey. Apa yang dikatakan sunat ba'ad? Sunat ba'ad ni ada 2 perkara saja yang penting. Sebenarnya ada 7. Sunat ba'ad ni ada 7. Tetapi dalam solat ada 7 sunat ba'ad. Tapi daripada 7 ni berasal daripada 2 perkara. Iaitu yang pertama,
kunut dan tahiyat awal. Tahiyat awal dan kunut lah. Okey, kita tengok. Tahiyat awal ada 3 perkara. Yang pertama, duduk tahiyat awal, membaca tahiyat awal. Yang kedua, yang ketiga, selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. Awal. Okey, ada lagi 4 betul. 4-nya dalam kunut. Apa dia? Yang pertama, berdiri semasa membaca doa kunut. Kemudian membaca doa kunut. Yang kedua, yang ketiga, selawat ke atas Nabi dalam doa kunut. Dan yang keempat, selawat ke atas keluarga Nabi dan sahabat dalam doa kunut. Doa kunut. Ini ada apa ni? 7 sunat abaat. Satu lagi nama sunat dalam solat ialah sunat hayat. Iaitu selain daripada 2 ni lah. Iaitu apa? Mengangkat tangan semasa takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca auzubillah, membaca surah selepas membaca surah Fatihah, membaca bacaan semasa rukuk, membaca bacaan semasa iktidal, membaca bacaan semasa sujud, membaca bacaan semasa sujud apa? Duduk antara 2 sujud. Salam yang kedua. Itu adalah antara contoh sunat hayat. Okey. Sunat abaat dia ada 2 perkara tadi Okey, kemudian senaraikan 51 hingga 55, senaraikan nama solat pada bahagian alif dengan lafaz pada bahagian ba. Okey, bahagian alif solat yang pertama ialah solat apa ni? Solat Hajat. hajat. Macam mana kita nak tahu niat dia? Semuanya terkandung dalam lafaz niat yang dekat sini. Cuba tengok, ada tak lafaz niat yang menyatakan hajat dekat sini? Usalli. Yang nombor apa? Jadi. Nombor 4. Usolli 4. hajati. Sunatul hajati. Nampak perkataan hajat ni? Jadi inilah jawapannya. 51 ke nombor 4. Solat tarawih. Ada tak lafaz niat yang nama solat tarawih dalam ni? Ada. Ada. Mana? Usalli Bawah sunat. Nombor 5. 5. Jadi 52 dengan nombor 5. Nombor 5. Tarawih dekat situ. Kemudian solat istikharah. Nombor 1. Yang pertama. Yang pertama. Pertama. Yang pertama. Istikharah. Istikharah. Solat sunat istikharah. Solat hari raya. Ada tak perkataan hari raya? Nombor 2. Ada. Ha. Tapi Yang kedua Aidil Fitri ataupun Aidil Fitri. Adha. Kalau ada Aidil Adha, dia dah. Kalau Aidil Fitri lah. Raya lah kan. Jadi yang kedua. Dia tak. Okey, dan yang ke-55 tahajud. Ada tak nama solat tahajud? Ada dekat sini. 3. Nombor 3. Semua ini adalah nama-nama solat sunat yang kita belajar dalam tajuk Qaulima lah. Okay, solat hajat, kalau kita ada hajat, kita buat solat sunat hajat untuk mohon Allah SWT agar hajat kita tu dikabulkan. Okay, kemudian solat sunat tarawih yang dilakukan pada bulan Ramadan sahaja. Kemudian istikharah, kalau kita ada banyak pilihan, sama ada contohnya kita dapat tawaran belajar ke universiti ni, tak tahu nak pilih mana satu. Jadi kita minta Allah bagi petunjuk pada kita supaya kita dapat memilih mana satu tempat atau pilihan kita tu menjadi pilihan yang tepat. Itu nama istikharah. Faham tak? Okay, solat hari raya pada pagi hari raya lah. Itu hari raya Aidilfitri atau Aidiladha. Kemudian solat sunat tahajud pula yang dilakukan pada sepertiga malam, tengah malam selepas kita bangun dari tidur. Itu sunat kita solat sunat tahajud. Okey, faham Kemudian 56 hingga 59. Tulis 2 jawapan yang betul berdasarkan pernyataan di bawah. Syarat sah solat fardu. Ada 5 perkara. Yang pertama, suci daripada hadas hadas kecil dan besar. Kedua, Menutup aurat. menutup aurat. Okey, lagi 3 apa? Bersih pakaian, anggota Tempat badan, pakaian dan tempat solat. Lagi Solat. yang keempat,
Boleh buat catatan Mengembak apa? Masuknya waktu solat. Solat. Tak boleh kita solat tu sebelum waktu orang azan kita dah solat zuhur. Contoh zuhur pukul 1. Sekarang pukul zuhur pukul apa sekarang? 1-2 minit. Pukul 12.45 kita dah solat. Tak sah. Okey. Dan yang terakhir menghadap kiblat. Dada kita Kiblat. menghadap kiblat. Okey. 57 perkara yang menyebabkan hadas besar. Ada berapa perkara? Okey, yang pertama. Keluar air mani. Keluar air mani. Keluar air mani. Pada lelaki atau perempuan. Ataupun bersetubuh. Sengaja atau tidak sengaja, maka itu adalah kita dah berhadas besar. Keluar mani yang pertama. Yang kedua, bersetubuh. Bersetubuh. Tahu bersetubuh tak? Oh. Tahu Bersetubuh ni melakukan seks. Lelaki dan perempuan melakukan seks, maka dia dah berhadas besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, Keluar darah. Keluar darah haid. Haid ni darah kotor yang keluar daripada Perempuan. perempuan. Orang lelaki tak ada haid. Perempuan tak ada. Lelaki jangan mengatal kata haid lah. Perempuan saja. Iaitu getarannya sebulan sekali. Tempohnya dari 7 hingga ke 15 hari. Maknanya kalau hari yang ke-16 keluar darah lagi, itu bukan dikira sebagai darah haid. Itu dianggap sebagai darah istihadah, darah penyakit. Itu haid. Yang keempat, Nifas. Nifas ni bukan, itu nafas. Nifas ni ialah darah yang keluar selepas seseorang tu melahirkan. Nak pun perempuan, orang lelaki tak ada beranak. Lelaki tu jangan batal beranak. Tak ada. Yang perempuan tu. Nifas, darah tu keluar dalam dari tempoh 40 ke 60 hari. Maknanya kalau hari 61 keluar lagi darah tu, maknanya darah tu lah dianggap darah penyakit atau darah istiadah, sama enggak. Okey, itu nifas. Yang kelima, wiladah. Wiladah ni bermaksud melahirkan atau beranak. Ni pun orang perempuan enggak, orang lelaki tak ada beranak. Lepas beranak, dia kena mandi. Kalau tak keluar nifas, dia kena mandi. Wajib. Dan yang keenam, mati selain mati syahid. Okey, mati selain daripada mati syahid, dia kena mandi wajib. Bukannya orang mati tu kau suruh mandi memang dia tak bangun mandi. Siapa yang kena mandikan? Kita ni yang hidup kena mandikan. Seloknya waris pada orang yang mati tu memandikan dia. Okey. Faham? Kalau mati syahid, tak payah mandikan. Mati syahid akhirat, maknanya mati dalam peperangan. Menegakkan kalimah Allah. Itu syahid akhirat. Maka tak wajib mandi, tak wajib kafan, dan ada setengah ulama kata tak wajib solat. Okay, kebumikan dengan pakaian yang dia syahid tu. Okey, kemudian itu apa? Perkara yang menyebabkan hadas besar. Kemudian 59. Solat yang boleh dikosarkan. Ada 3 tadi kita dah bincang tadi. Apa yang pertama? Zuhur dan Asar. Asar dan satu lagi? Isyak. Boleh pilih 2 daripada 3 tu. Zuhur, Asar dan Isyak. Kenapa? Sebab 3 solat ni ada 4 rakaat. Yang dikosarkan cuma solat yang ada 4 rakaat dikosarkan menjadi 2. Kosar tu maksudnya memendekkan. Di segi bahasanya pendek. Dari segi istilahnya memendekkan solat 4 rakaat kepada 2 rakaat. 2. Okey. Soalan ke-59. Tulis 2 syarat wajib puasa selain daripada Islam. Balik. Selain daripada Islam, apa dia? Balik. Berakal. Berakal. Okey, dah cukup kan? Balik, berakal. Yang pertama Islam. Tapi dia tak nak Islam. Jangan tulis Islam lagi. Dia kata selain daripada Islam,
orang tabu Islam. Maknanya salah lah. Okay? Kalau dia kata tulis 2 syarat wajib puasa je. Boleh. Islam, balik boleh. Tapi ni kata selain daripada Islam, dia tak nak pula Islam. Tulis balik, berakal, lagi. Islam, balik, berakal. Mumayyiz. Okay? Okay. Kemudian soalan lagi tu suci dari hadas besar. Sebab orang yang haid dan nifas tak boleh puasa. Kalau dia puasa juga haram hukumnya. Haram. Okay. Soalan 60. Ini kena tulis erti lafaz niat berikut. Apa erti dia? Nawaitu raf'al hadathil akbari lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okay, saja aku angkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Angkat hadas besar dia macam mana? Ambil hadas tu angkat ni. Kan? Bukan. Kita sucikan diri kita daripada hadas besar. Angkat hadas besar tu daripada diri kita. Maknanya bersihkan diri lah. Bersihkan Ini diri. niat apa ni Marian? Bersih diri. Niat mandi. Ingat mandi sunat. Mandi sunat apa lagi? Mandi Hadas besar. Mandi wajib. Wajib. Ini niat mandi wajib ataupun mandi hadas besar. Ini lafaz dia. Yang penting dalam hati kita tu niat nak mandi hadas besar. Okey? Selesailah. Tamat. Soalan tamat. Jadi itulah soalan ulum syariah, iaitu bagi mata pelajaran apa? Akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah tahun 2016 kita dah bincangkan. Okey? Ada apa-apa masalah tak? Ada tak? Tak ada. Apa? Sebelum kita tamatkan kelas kita, kalau ada boleh kita bincangkan? Tak ada Jadi kita harap kelas petang ni memberi manfaat buat semua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada kelas-kelas yang akan datang. Aku lu qauli hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Bye. Bye. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bye.